petang ya Datuk. Okey, okey. Jadi hari ini kita akan teruskan. Ya, kita akan teruskan slot kita pada petang ini. Jadi saya ingat kita dah sampai waktunya ya. Jadi malam ni macam biasalah kita mulakan dengan Datuk Mahendra dulu, ia akan menyampaikan snippet. Lepas tu kita akan sambung dengan pembentang pada malam ini, iaitu Saudari Nur Humairah binti Misrar. Ya. Jadi untuk itu saya persilakan Datuk Mahendra Nahar Singh untuk menyampaikan membentangkan CDS Snippet Reflect On. Ya. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Dr. Hadi dan selamat petang, selamat sejahtera kepada semua yang dapat bersama pada malam ni. Seperti yang kita ketahui, saya tak tahu kalau IPG punya kalender sama seperti sekolah, dah mula cuti atau belum lagi? Minggu depan cuti Datuk. Minggu depan nak cuti ya? Untuk berapa lama Dr. Hadi? 1 minggu. Tapi, seminggu je. Ya. Tapi pensyarah bekerja macam biasa. Pelajar saja yang cuti. Alright, that's good. So, terima kasih semua. Tajuk yang saya pilih untuk malam ni ialah Educational Research Scientist, dan agaknya berkait rapat juga dengan bidang tugas pensyarah yang bertugas di IPG. Kita tahu bahawa banyak tugas yang kita lakukan selain daripada PDP, mengajar, beri syarahan, seminar dan sebagainya, terlibat dengan webinar dan jalankan projek, meneliti atau melihat aspek praktikum pelatih kita dan sebagainya. Tapi research merupakan satu intipati yang penting sebenarnya, termasuk juga untuk pelatih kita. Kalau saya lihat apa yang berlaku dalam beberapa buah negara, termasuk Australia, Korea Selatan dan terutama sekali di negara Finland, di mana kelayakan guru adalah sehingga mesti mempunyai ijazah sarjana. Mereka bukan mengadakan kelayakan sebegitu untuk guru pelatih mereka dapat ijazah sarjana. Tetapi sebenarnya mereka dalam proses itu diambil kesempatan untuk guru dilatih dari perspektif menjadi penyelidik, researcher, bermula daripada ijazah sarjana muda sampai ke peringkat ijazah sarjana. So, kemahiran menjalankan penyelidikan merupakan satu kompetensi dan kemahiran yang dipupuk dalam kalangan guru pelatih. Berbezanya dengan negara lain, di negara Finland umpamanya, universiti yang mengendalikan latihan perguruan mempunyai 3 atau 4 buah sekolah dalam universiti itu sendiri. Dan pelatih akan dapat peluang untuk berada dalam keadaan sekolah itu dari mula lagi. Sistem yang kita gunakan buat masa ni, walaupun ada beberapa IPG, tak banyak, mungkin 3 atau 4 yang mempunyai sekolah rendah dalam kawasan IPG. Tapi IPG yang lain hantar pelajar untuk praktikum ke sekolah harian yang lain. Tapi di negara Finland, sekolah itu berada dalam universiti dan universiti mereka bertugas di bawah payung universiti. Guru pun bertugas di bawah payung universiti. So, di situ mentor yang membimbing guru pelatih mempunyai kewajipan yang tinggi untuk memastikan selain daripada pensyarah School of Education, mereka sama-sama memainkan peranan untuk membina
membina kompetensi dan kemahiran untuk menjadi guru yang terpuji itu dalam latihan 5 atau 6 tahun itu. So, educational research scientist hari ini saya fikirkan bahawa aspek research ini adalah sangat penting. Dan sememangnya di banyak IPG, saya jangka ada pensyarah yang melibatkan dan pelatih pun pada semester ke-7 dan ke-8 setelah mereka habis setahun ya PPI-SMP, lepas tu PISMP, semester yang terakhir, 2 semester yang terakhir mereka juga terlibat dalam projek. Dan ada pelajar yang saya masih ingat buat pembentangan projek atau research yang memang menyerlah dan mereka dapat menggunakan lunas-lunas untuk menjalankan penyelidikan yang memang bertaraf tinggi bagi pelatih di peringkat ijazah sarjana muda. Next slide please. Sebagai educational research scientist ni, saya akan tunjukkan satu video, mungkin saya akan tunjukkan setengah aja video ini. What does an educational research scientist do? Kita perlukan educational research scientist di negara kita juga untuk mengkaji pelbagai isu yang ada dalam pendidikan. Dan isu ini kita tidak boleh buat dengan pendekatan firefighting. Ada isu yang kita kena kaji dalam jangka masa yang panjang secara berkala. Dan so for that we need educational research scientists yang betul-betul mahir dalam menjalankan penyelidikan. Supaya hasil penyelidikan itu tidak boleh dipertikaikan. Kalau kita nak penyelidik research scientist di peringkat itu, maka kompetensi dan kemahiran research scientist itu adalah amat penting. Apakah kursus yang patut diambil untuk jadi seorang educational research scientist? Apakah masa depan educational research scientist? Dan apakah alam kerja research scientist ini? Next slide please. Azwani, mungkin kita boleh tunjukkan separuh daripada video ini. Hi, my name is Carol, and I work as an educational researcher for a large not-for-profit educational organization. So educational research in a broad sense is just using research methods and statistics to answer education-related questions. Questions about students and student learning and what relates to student learning, teachers and teaching, and classrooms, schools, or school systems. So as you can imagine, it's pretty broad. For me, a typical day is consisting mostly of project-related work. So at any given point in time, I am working on anywhere from 3 to 5 different research projects. So what I do in a given day is dependent on where I am in the research process for each of those projects. So I might be in meetings for a portion of the day where we're talking about research question and brainstorming ideas, or talking about what research design would be the most appropriate to answer those questions. I might spend some time collecting data, either finding or administering surveys or questionnaires, or conducting focus groups or interviews if we're collecting qualitative data. I might spend a portion of my day at my computer, at my desk, analyzing data once we've got it. We either are using qualitative data analytic techniques, or we're using some kind of statistical software to help us analyze quantitative data or numeric data. So that requires me to be at my desk. At that point, if the project's a little further along and we've already run our analyses, I might spend my time interpreting the results, writing reports, or creating presentations that we'll use to present the results of the study to someone else. So it's pretty varied, and I would say that takes up the most of my day, the largest portion of time during my day.
However, there's a smaller portion of time that's more kind of logistical things. So checking my email, responding to email, making phone calls, filling out timesheets. We have to keep track of how much time we spend on each project for budgeting purposes. So that's a much smaller but still a part of my day. In terms of the work week, I work anywhere from 40 to 45 hours on a given week. I don't typically work nights and weekends, but I do occasionally if I've got, a couple deadlines coming up and I'm not going to meet them, or if I have a report that I need to finish, I will work at night or on a weekend to get that finished up. But overall, I don't normally work more than 45 hours a week or so. Our business hours officially are 9 to 5:30, but my office where I work is pretty flexible. I like to come in around 7:30 and leave around 4. I have colleagues that come in at 9:30 and leave around 6. So depending on where you work, you might have more or less flexibility as to your work hours. In terms of stress level, I would say that my job is moderately stressful, and that stress mostly comes from having deadlines and the fact that my projects are, I'm kind of in charge of my own projects, so I'm in charge of them getting done on time within budget. So there's a moderate amount of stress related to that. I would imagine it's not nearly as stressful as a job where your pay is tied to what you produce, like a sales job or a medical doctor. We're not saving lives, but to the extent that I want to do a good job and want to get things done on time, it is moderately stressful. So to get a job as an educational researcher, you need at least a bachelor's and master's degree. Now, some companies won't hire researchers that do not have a PhD, and those that do, your options are going to be a little bit limited in terms of what you're asked to do and your opportunity for career growth. So I would say that if you're at all interested in this type of job, go ahead and plan towards working towards a PhD. Now, in order to be prepared for this type of job, you'll need a PhD in an area like research, evaluation, measurement, psychometrics, or related fields. My degree is in assessment and measurement, and it had a very heavy emphasis on research methods, research design, data analysis, and applied statistics. So degrees that emphasize those things are going to be good bets for you. Most of the time, these degrees are either in psychology or education departments, so as you're looking at them, you might want to look there. But there are certainly some other degrees that are relevant. Education or sociology are also good options. In terms of bachelor's and master's degrees that will prepare you for this PhD program, they're also going to be in similar areas, psychology or education, sociology. I've even got colleagues who have degrees in computer science or economics. So all of those are options if you're considering this as a career path. Now, there aren't any licensure or certification requirements for this type of job, but there are things that you can do while you're in school to help you get ready for this type of job. When you're an undergraduate, I would say absolutely get involved in a professor's research while you're there. This is going to give you a great opportunity to try research out, see if you like it, and help you begin to build those skills. It's also going to help you get into graduate school. A lot of times graduate programs can be pretty small and fairly selective, so if you've already begun developing those skills, it's going to make you look more attractive to graduate programs. Now, once you're in grad school, continue to look for ways to practice your research skills and apply what you're learning in class. Do research with your faculty members, with other students. If you have the opportunity, look for internships. A lot of research and testing organizations offer internships to graduate students, and it's a great way to get out in the real world, see what it's really like, continue to build those skills, and also network with folks who eventually might be hiring. So these internship opportunities really look very attractive to potential employers. Kita balik ke slide yang terakhir. Next slide, please. So ada banyak bidang yang kita boleh kaji dan sebagainya, dan isu-isu yang boleh dikaji as educational. Yang
So memangnya tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni pun tahu di antaranya kenapa murid tidak boleh menguasai 3M selepas 6 tahun belajar di sekolah rendah, obesity, kelemahan murid dalam mata pelajaran tertentu, amalan terbaik tentang PDP. Tak semestinya kita hanya kaji aspek negatif atau isu, tapi juga perkara positif. What are the best practices? Stres dalam kalangan guru, insiden penyakit dalam kalangan guru, kesesuaian kurikulum mengikut tahap dan umur. Ini adalah perkara-perkara yang boleh dikaji. Ada banyak lagi saya jangka yang kita boleh senaraikan. So kalau saya harap ada yang berminat dalam bidang research ini selain daripada mengajar. Kita masuk ke slide yang terakhir pada malam ni. Seperti biasa saya selalu sebut tentang kepentingan kita memperolehi ilmu, dan hari ini saya nak beri peluang nak jemput orang muda ini, kanak-kanak ini untuk kongsi. What are the parting message? Sit down. What is the sit down? What is the parting message? Okay. Can you read out? Books are the training grades of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. If a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Can you repeat that? If a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Okay, thank you. So kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber pada semua yang hadir. Kita daripada makalah, majalah, daripada internet dan sebagainya. Dan kadang-kadang daripada sembang profesional kita. So teruskan, jadikan knowledge corpus ini dia antara satu daripada tunjang kita sebagai pendidik. So itu saja daripada saya pada malam ni. Kita akan bertemu kembali kepada semula Jumaat depan. Saya serahkan kembali kepada Dr. Hadi. Dan pada Puan Nur Humaira, selamat membuat bentangan malam. Dan terima kasih bagi pihak CDN. Terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian tadi. Saya fikir banyak yang kita dapat belajar, ambil manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahendra tadi. Jadi kita ambil peluanglah daripada perkongsian tadi untuk kita kembangkan lagi, untuk membangunkan diri kita. Okay, terima kasih sekali lagi Datuk Malam. Baik, kita teruskan pula dengan sesi yang berikutnya, iaitu CDL and so on, kluster IPG. Alhamdulillah pada malam ini kita ada seorang lagi pembentang, iaitu saudari Nur Humairah binti Misran, yang akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk kesediaan pelajar dan impak pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Baik, sebelum saya serahkan kepada saudari Nur Humairah, saya ingin ceritakan sedikit latar belakang beliau. Baik, saudari Nur Humairah binti Misran adalah merupakan seorang pelajar penuntut PISMP, Program Ijazah Sarjana Muda, ambilan Jun 2021, baru lagi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Beliau terlibat aktif dalam program kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan telah dilantik, terpilih daripada kalangan ramai pelajar ni. Beliau telah terpilih sebagai Seri Kandi KPPB untuk IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Tahniah saudari Nur Humairah. Jadi kita pada malam ni sama-sama mendengar perkongsian yang dikongsikan oleh saudari Nur Humairah. Jadi saya serahkan kepada saudari Nur Humairah untuk
pembentangan selanjutnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih, jelas. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua. Terima kasih buat Encik Abdul Hadi kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk sama-samalah kita kongsi dan berbual santai tentang kesediaan dan impak pelaksanaan KPPB ini terhadap kurikulum pendidikan guru. Jadi malam ni saya akan sama-sama kongsikan kepada anda semua bagaimanakah kesediaan dan juga impak KPPB ini dalam perspektif seorang pelajar Institut Pendidikan Guru lah. Sebagaimana yang semua tahu, sebagaimana yang Encik Abdul Hadi telah pun terangkan sebentar tadi, saya merupakan pelajar tahun 2 dari pengajian sejarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Melayu Melaka lah dan merupakan salah seorang ahli daripada Sri Kandi KPPB IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Dan hari ini saya baru sahaja menamatkan kira macam program dalam semester kali ini iaitu pengalaman berasaskan sekolah fasa ketiga di salah satu sekolah di Putrajaya lah, di mana pengalaman berasaskan sekolah ini dia merupakan salah satu program wajib untuk pelajar pada semester saya supaya kami dapat lihat bagaimana sekolah dapat berjalan, pengalaman guru, kami sama-sama berkolaboratif dengan guru dan sebagainya lah. Dan pada malam ini saya akan sama-sama kongsikan dari perspektif pandangan kaca mata seorang siswi guru berkenaan pelaksanaan KPPB ini. Jadi saya merupakan seorang pelajar tahun 2. Saya baru sahaja di IPG ni dan pelaksanaan KPPB dan IPG juga tidaklah satu benda yang janggal lagi. Sebaliknya, sejak saya di tahun 1 lagi sudah ada pelaksanaan KPPB ini. Dan pada mulanya, pelaksanaan KPPB ni saya nak cerita sikit lah kan. Pelaksanaan KPPB ni memang macam mana-mana pelaksanaan sekalipun mesti ada benda yang macam kita kurang faham, kita kurang jelas dan sebagainya. Masa first time KPPB ni kami melaksanakan sewaktu kami di tahun 1, semua macam KPPB ni apa sebenarnya? Apa tujuan dia? Kenapa kita kena tukar cara pembelajaran kita yang biasa tu pergi cara pembelajaran yang lain pula? Ada sesetengah rasa macam asyik tukar sistem je, tapi ada sesetengah yang dia boleh faham. Oh, KPPB ni merupakan satu butang update kepada kita punya sistem pendidikan lah. Sebab itulah masa mula-mula KPPB ni diaplikasikan di IPG saya, pensyarah-pensyarah sangatlah membimbing dan juga memberikan langkah-langkah yang sepatutnya kepada kami lah. Maksudnya bermula daripada A sampai B, C, D, E, F sampailah ke Z, mereka akan bimbing kami. Oh, patutnya mula-mula awak kena buat begini dan sebagainya. Step by step, langkah demi langkah. Sama-sama barulah kami faham. Oh, KPPB ni perlu dilaksanakan begini. Perlu ada rakan pembelajaran, perlu ada amalan pedagogi dan sebagainya. Jadi, bila setiap SEM yang akan datang, kami ada dapat tugasan pentaksiran berterusan berkaitan KPPB ni, kami dah tak terkontang-kanting lagi lah sebab kami ada pengalaman pada SEM-SEM yang lepas dan kami juga sudah mengaplikasikan elemen-elemen, contohnya elemen 6C, elemen amalan pedagogi, model pembelajaran backward design dan sebagainya dalam pelaksanaan pentaksiran berterusan tu. Maksudnya benda tu dah tak jadi janggal. Sebaliknya dia jadi macam lifestyle kita dalam pendidikan. Jadi dalam KPPB ni, sebagaimana yang saya cakap sebentar tadi, KPPB ni saya ibarat satu butang update dalam pendidikan. Jadi, saya ada satu telefon. Nama telefon tu Jenama Malaysia. Okey, telefon Jenama Malaysia ni dia pakai software. Perisian dalaman dia ialah perisian A. Tapi, telefon-telefon jenama lain, telefon jenama Jerman, telefon jenama Finland, telefon jenama Jepun, semua dah beralih ke software B. Software yang lebih sesuai, lebih padan dengan cabaran masa kini. Cabaran yang memerlukan telefon saya tu boleh buat macam-macam. Jadi, pada pandangan saya sebagai seorang siswi guru, KPPB ini merupakan satu butang kemaskini sistem pendidikan kita. Di mana dalam KPPB ini,
konsepnya kita akan mengutamakan pelajar atau siswa dan siswi guru untuk mencipta pengetahuan baru dan aplikasikan pula pengetahuan itu pada dunia sebenar. Atau dalam bahasa pendidikan yang biasa kita dengar ialah amalan konstruktivisme, iaitu amalan kita mencipta pengetahuan baru. Jadi dalam kita cipta pengetahuan baru ini, kita juga akan selitkan elemen pendigitalan. Pendigitalan ni maksudnya kita bukan sahaja menggunakan ilmu itu secara hands-on semata, tapi kita boleh sebar luaskan melalui pemanfaatan digital, kita boleh dapat feedback dan sebagainya lah. Jadi dalam KPPB ini ada 4 aspek utama yang perlu untuk sama-sama kita fahami. Pertama, amalan pedagogi yang positif yang perlu untuk diamalkan dalam pendidikan dan pembelajaran kita. Amalan pedagogi ini perlulah bergerak secara 2 hala. Pertama, dari guru dengan pelajar dan juga pelajar dengan murid. Maksudnya, daripada pelajar dengan guru. Maksudnya dalam kelas tu amalan pedagogi dia kenalah amalan pedagogi yang positif. Guru bantu murid, murid memberikan kerjasama, berikan idea dan sebagainya. Kedua, kita perlulah ada pemanfaatan digital di mana kita ada menerapkan elemen TMK di dalam kelas sebab sekarang ni cabaran abad ke-21 amat memerlukan pendidikan TMK ini dalam diri pelajar. Maksudnya sekarang ni TMK ni ada dekat mana-mana je. Dekat pendidikan ada, dekat perubatan ada, dekat sukan pun ada sukan yang bergerak secara online sekarang kan, sukan digital. Jadi maksudnya TMK ni memang perlu untuk diterapkan dalam pendidikan. Ketiga ialah rakan pembelajaran, iaitu kita membentuk komuniti dalam pembelajaran. Di mana sekarang KPPB ni sudah tidak letakkan tanggungjawab untuk belajar dan mengajar itu pada murid dan guru semata. Kalau dahulu, murid tu tak dapat A sama ada salah guru atau murid. Murid tu tak dapat apa-apa ke, tak faham ke, salah guru dan murid. Tapi sekarang kita ada new learning style. Maksudnya dalam sekarang ni kita ada community dalam pembelajaran untuk kita pastikan pelajar dan juga individu-individu dalam pendidikan ini berjaya, bukan guru dan pelajar sahaja yang perlu untuk melibatkan diri. Sebaliknya masyarakat, ibu bapa, ahli-ahli pakar dalam sebuah bidang tu perlu untuk sama-sama turun padang untuk pastikan pelajar ni dapat untuk kita hasilkan bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dan aspek terakhir dalam KPPB yang perlu untuk diamalkan dalam pelaksanaan pentaksiran berterusan ini ialah persekitaran pembelajaran, di mana perlu ada penglibatan murid dan persekitaran sekolah yang baik dalam pembelajaran. Jadi saya nak ceritalah, suatu ketika dahulu dalam dunia pendidikan ni kita pernah ingat ada satu fasa di mana kemahiran mengingat yang sangat tinggi boleh bawa seseorang itu ke mana-mana saja. Kita boleh hafal buku teks, kita boleh lepas ujian, kita boleh pergi sekolah-sekolah berprestasi tinggi, kita boleh pergi dapatkan kerja dan sebagainya. Itu suatu ketika dahulu, kemahiran mengingat yang maksimum boleh untuk bawa kita ke mana-mana saja. Tapi abad ke-21 kini, masyarakat dunia iaitu demand dunia sekarang ni memerlukan pelajar ataupun siswi guru yang bukan sahaja tahu tetapi boleh untuk mengaplikasi, boleh untuk mencipta pengetahuan baru daripada pengetahuan sedia ada yang mereka ada dalam pembelajaran. Maksudnya, kemahiran tahu yang suatu ketika dahulu ini diagung-agungkan hanyalah berada, kalau kita tengok sekarang dalam taksonomi Bloom, dalam DSKP sekolah rendah, tahap tahu dan faham itu hanyalah berada di tahap pencapaian yang kedua. Maksudnya tahu dan faham itu baru tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dia ada penambahan. Tahu, faham dan boleh aplikasi dengan baik, dengan beradab, dengan sopan dan sebagainya. Maksudnya, pembelajaran abad 21 masa kini, kita bukan sekadar perlu untuk mengingat semata. Namun, kita perlu untuk pandai untuk mencipta, mengaplikasi dan sebagainya. Sebab itulah pendidikan KPPB ataupun kita nama panjang dia kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kita nak lahirkan satu ekosistem pendidikan yang bermakna untuk murid.
bukan sekadar mereka belajar di tahun 4, mereka belajar di SEM 2 contohnya, terus SEM 3 dah lupa dah tak boleh nak amalkan, aplikasikan dan sebagainya. Sebaliknya, setiap ilmu pengetahuan yang mereka dapat, mereka boleh gunakan, boleh kaitkan, boleh cipta dan boleh manfaatkan dalam dunia sebenar. Itulah macam perbezaan dahulu dan sekarang, dan apa uniknya KPPB ini dalam membantu kita memenuhi tuntutan abad ke-21 ini. Jadi, dalam pelaksanaan KPPB ini adalah beberapa bahagian utama kan. Contohnya ada kompetensi global 6C, student learning model, model 3E dan juga kerangka rigor. Jadi, untuk kita membedah tajuk kita pada hari ini iaitu kesediaan dan impak pelaksanaan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru dari perspektif seorang pelajar, saya akan bahagikan tajuk hari ini pada dua bahagian. Bahagian pertama ialah kesediaan pelajar dalam pelaksanaan KPPB ini. Di mana dalam kesediaan ini saya akan kongsikanlah dari 3 aspek utama. Sebelum, semasa dan selepas. Jadi, kesediaan pelajar dari sudut pelaksanaan kurikulum pendidikan guru dalam bentuk KPPB ini. Kesediaan ni boleh untuk kita sama-sama fahami, ringkasnya adalah bagaimana seseorang pelajar atau siswi guru dapat untuk rancang, laksana dan refleks apa yang mereka perlu buat dalam pelaksanaan sesebuah tugasan. Iaitu dalam konteks ini ialah pelaksanaan pembelajaran secara KPPB ini. Dari segi fasa persediaan ini, mereka perlu fikir 3 benda. Iaitu bagaimana pelaksanaan sebelum, semasa dan selepaslah. Jadi, dalam pelaksanaan sebelum ini, kita mudahnya nak faham sebelum ni ialah fasa rancangan. Jadi, dalam fasa ni, kita akan ambil elemen engagement, iaitu dalam elemen mod 3E dan kerangka rigor dalam KPPB inilah, iaitu engagement yang merupakan pemula dalam kita punya peta alih KPPB ini, pemula. Tanpa pemula, kita tak akan ada hala tuju. Macam mana kita nak mulakan pentaksiran berterusan ni? Macam mana kita nak mulakan pembelajaran yang bermakna ini dan sebagainya. So, kita kena engage dulu. Jadi, contohnya dari pengalaman saya sendiri, mula-mula apa yang akan kami buat sewaktu pelaksanaan pembelajaran secara KPPB ini, kita akan fahamkan dulu apa hasil pembelajaran kursus dan tujuan kami faham ataupun belajar sesebuah tajuk ataupun topik itu. Dalam konteks KPPB, pembelajaran melalui hasil pembelajaran kursus ini dipanggil sebagai backward design. Maksudnya, kita belajar daripada hujung. Maksudnya, kita belajar hasil dulu. Hasilnya, kita kena dapat apa dalam topik ni? Apa yang perlu untuk kita capai? Melalui cara ni, kita dapat tahu apa yang perlu untuk kita buat untuk kita capai hasil pembelajaran kursus itu. Jadi, apa yang penting dalam pembelajaran berteraskan backward design ini? Pertama ialah pemahaman pelajar, kedua ialah bimbingan guru. Dan sebenarnya, kedua-dua aspek ini telah pun ditekankan berkali-kali dalam KPPB, iaitu dalam aspek persekitaran pembelajaran yang melibatkan interaksi guru dan murid dalam bilik darjah, dan yang kedua ialah amalan pedagogi yang positif, di mana guru dan murid dapat untuk bekerjasama, berkolaborasi dan sebagainya. Jadi, rancangan dari aspek fasa sebelum dalam kesediaan ini, saya perhatikan dia akan ada banyak kekurangan dan kelompongan. Sebab kita baru nak rancang kan, kita tak dapat nak expect apa yang akan berlaku semasa laksana, apa yang akan berlaku semasa refleksi dan sebagainya. Jadi, kekurangan dan kelompongan ini merupakan salah satu bentuk cabaran dalam kita nak beralih ke fasa seterusnya, iaitu fasa pelaksanaan. Jadi, sebagai seorang pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran KPPB yang sudah pun kita lazimkan sejak pembelajaran seterusnya,
ada beberapa essential question iaitu EQ yang wajib untuk dijawab setiap kali kita ada masalah ataupun cabaran dalam fasa kesediaan sebelum ini. Pertama, saya akan selalu tanya diri sendiri. Pertama, kalau saya ada masalah, macam mana saya nak selesaikan masalah tersebut? Kedua, siapa yang boleh bantu untuk saya selesaikan masalah ini? Sebab dalam KPPB ini, kita tidak lagi meletakkan beban pendidikan dan pembelajaran kepada bahu pelajar dan murid semata. Sebaiknya, kita ada wujudkan komuniti pembelajaran profesional. Kita ada wujudkan jaringan dengan pensyarah luar, dengan kerjasama masyarakat, ahli-ahli pakar dalam bidang-bidang yang terlibat dan sebagainya untuk sama-sama bantu kita dalam pembelajaran bermakna. Di mana dalam jaringan dengan pihak-pihak luar dalam komuniti pembelajaran profesional ini, secara tidak langsung, kita akan amalkan dua elemen utama dalam kompetensi global 6C. Pertama ialah komunikasi. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan individu-individu tersebut, bagaimana kita nak luahkan idea kita nak fahamkan idea kita dan sebagainya. Kedua ialah kolaboratif. Bagaimana dua pihak yang berbeza latar belakang, berbeza umur, berbeza tahap pendidikan, dapat untuk sama-sama duduk pada meja yang sama. Kita bincang perkara yang sama dalam perspektif yang berbeza, tetapi masih lagi dapat mewujudkan perbincangan yang harmoni dan kolaboratif lah. Jadi, fasa persediaan ini, dia amat menekankan hubungan, jaringan antara komuniti pembelajaran profesional, tidak meletakkan tanggungjawab belajar itu kepada murid atau guru semata. Perkara ini telah pun diamalkan di negara Finland, iaitu sebagaimana kita tahu negara Finland ini merupakan negara top. Maksudnya dia negara pertama dalam sektor pendidikan. Kalau sektor pendidikan je kita akan ingat negara Finland sebab negara Finland ni memang dia mempunyai sistem pendidikan yang sangat berkesan dan juga diakuilah oleh banyak pakar dalam negara. Jadi, apa yang negara Finland amalkan untuk pastikan pembelajaran mereka ini bermakna dan boleh untuk memberikan impak yang tinggi kepada murid adalah dengan mereka melibatkan kerjasama murid dan ibu bapa dalam pembelajaran. Okey, di Finland mereka tetap ada ujian macam biasa. Cumanya markah setiap murid itu hanya akan diketahui oleh guru, murid itu sahaja dan juga ibu bapa. Maksudnya kalau saya dalam satu kelas ada ujian, saya tak tahu pun markah kawan saya berapa. Tapi mak saya tahu markah saya berapa, saya tahu markah saya berapa. Jadi melalui pelaksanaan sistem ini, guru dan ibu bapa dia akan tahu tahap prestasi anak puan ni macam mana, apa yang boleh puan tolong untuk kita sama-sama bantu anak puan ni. Sebab ada kajian yang menunjukkan bila kita buka markah ujian ni secara umum, pertama dia akan mewujudkan sifat dia rasa rendah diri dengan markah dia. Kadang-kadang dia rasa malu nak tanya soalan kalau dia tak faham dan sebagainya. Jadi bila ada sistem macam ni, murid dia tak akan rasa malu. Sebaliknya, dia akan rasa dibantu oleh ibu bapa dan guru. Dia macam ada rasa keakraban di situ. Begitulah juga elemen KPPB ini, di mana kita wujudkan keakraban dalam pendidikan yang mengambil kira semua individu dalam pendidikan, masyarakat, ahli-ahli pakar bidang dan sebagainya untuk sama-sama terlibat dalam pembelajaran. Jadi, itulah kiranya fasa perancangan, iaitu sebelum dalam bahagian persediaan pelaksanaan pembelajaran bermakna ini. Jadi, sebelum kita beralih ke fasa seterusnya, iaitu fasa semasa yang boleh difahamkan dengan pelaksanaan, dapat untuk saya simpulkan bahawa pelaksanaan sebelum, iaitu rancangan ini, dia perlulah dibimbing dan juga berkolaborasi dengan orang luar. Sebab dalam rancangan, kita akan perincikan apa yang perlu kita buat. Kalau perancangan itu ada banyak lompong, ada perkara yang tak lengkap dan sebagainya, pelaksanaannya pun akan ada lompong juga sebab kita melaksanakan berdasarkan rancangan. Sebab itulah pentingnya kolaborasi, rakan pembelajaran dan sebagainya dalam fasa perancangan ni. Sebab kita akan
melaksanakan satu aspek perancangan yang lengkap dan boleh kita sediakan rangka tindakan backup plan kalau ada apa-apa yang terjadi yang di luar jangkaan dan sebagainya. Itu dari fasa sebelum. Dari fasa semasa iaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan antara aspek yang paling utama dan paling kritikal dalam pembelajaran bermakna ini. Sebab murid iaitu pelajar, dia perlu menggunakan pendekatan yang holistik iaitu menyeluruh dalam pembelajaran, pentaksiran dan juga pengaplikasian. Jadi, apa yang perlu pelajar ada untuk pastikan mereka ada pendekatan yang holistik dalam ketiga-tiga aspek ini. Kita ambil balik elemen 6C yang ada dalam KPB, iaitu critical thinking dan juga creativity, iaitu pemikiran kritis dan creativity. Tanpa dua perkara utama ini, pelajar dia tidak akan dapat melaksanakan pembelajaran bermakna dengan profesional. Sebab segala tingkah laku ataupun perbuatan yang kita lakukan semasa pelaksanaan ini akan memberikan kesan, akan memberikan impak yang berilmiah ataupun tidak terhadap hasil pembelajaran bermakna kita ini. Kita nak hasilkan satu pembelajaran bermakna yang berkualiti dan berilmiah. Sebab itulah pelaksanaan kita pun perlulah mengambil kira pemikiran yang kreatif dan juga kritis. Jadi, berdasarkan pandangan dan juga perspektif saya terhadap pelaksanaan KPPB ini, dari segi pelaksanaan ada dua wow factor, iaitu perkara yang istimewa yang saya perhatikan pelaksanaan KPPB ini dapat untuk membantu dalam pembelajaran bermakna. Pertama adalah dari segi aspiration, iaitu aspirasi. Aspirasi ni merupakan satu jangkaan ataupun impression yang tinggi yang ada pada diri kita sendiri, iaitu pada diri pelajar, pada diri murid terhadap pelaksanaan sesebuah pembelajaran bermakna itu. Tadi, sewaktu permulaan saya dah cakap yang kita ni pada mula-mula kita akan faham dulu apa hasil pembelajaran kursus kita. Jadi, melalui hasil pembelajaran kursus itu, kita akan dapat wujudkan satu aspirasi, iaitu apa yang perlu untuk saya capai. Oh, kalau aku nak dapat macam ni, aku kena, kalau boleh paling kurang pun kena dapat macam ni. Maksudnya murid tu dia ada letakkan target. Dia ada letakkan aspirasi dia yang tinggi untuk capai target pembelajaran bermakna itu. Dan uniknya KPPB ini, untuk kita capai pembelajaran yang bermakna melalui aspirasi yang telah pun difahami melalui hasil pembelajaran kursus sebentar tadi, dia tidak menggalakkan solo move, iaitu pergerakan secara seorang diri. Maksudnya untuk dicapai aspirasi itu, murid tidak digalakkan untuk bergerak secara seorang diri. Sebaliknya, murid akan digalakkan secara together move, iaitu kita bergerak bersama, barulah bermakna pembelajaran itu. Maksudnya, pensyarah memang akan bantu supaya pelajar ni ada pada landasan yang betul. Pelajar pula tidak akan disuap semata dan tak boleh pula tunggu je idea daripada pensyarah. Sebaliknya, murid ni, iaitu pelajar sendiri yang akan mencipta idea, yang akan menggalakkan pemikiran untuk menghasilkan idea bagi membimbing mereka ke arah satu aspirasi dalam pendidikan lah. Inilah yang dinamakan KPPB, iaitu kita menggalakkan murid, iaitu kita menggalakkan murid untuk mencipta pengetahuan dan menggalakkan murid untuk berfikir. Kita tidak akan membiarkan murid itu mendapat pengetahuan terus daripada buku teks. Sebaliknya mereka akan berfikir, mereka akan cipta pengetahuan baru berdasarkan bantuan daripada guru, persekitaran pembelajaran, pengamalan pedagogi dan sebagainya. Jadi, perkara-perkara inilah yang akan membantu murid mencapai aspirasi yang telah ditetapkan oleh mereka. Jadi, bila aspirasi itu tinggi, mereka ada bantuan daripada kawan-kawan, bantuan daripada guru, usaha sendiri untuk mencipta idea, menghasilkan pemikiran yang baru, barulah aspirasi itu dapat untuk dicapai dan dilaksanakan dengan baik. Itu wow factor yang pertama, iaitu dia ada aspirasi. Kedua,
dari segi pelaksanaan ini, dia ada aspek belajar, cara belajar. Masa pertama kali saya dengar perkataan belajar cara belajar ni, saya macam blur sikit lah, apa maksud belajar cara belajar? Saya nak belajar macam mana cara belajar yang betul ke kan? Tapi tak. Sebenarnya belajar cara belajar itu adalah satu keadaan di mana murid ni dia akan ada rasa tanggungjawab terhadap apa yang dia akan belajar. Apa hasil pembelajarannya dan apa hasil pelaksanaan projek serta kesannya kepada diri sendiri. Iaitu murid ni, dia tak akan rasa pendidikan ini hanyalah salah satu fasa dalam hidup. Oh, kita ada fasa kita masuk tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti. Habis tu kerja. Dia takkan rasa, oh pelajar ni satu fasa je tak apa, nanti kerja lah. Kita tak nak macam tu. Tapi murid ni dia akan ada rasa kebertanggungjawabban terhadap apa yang dia akan belajar. Maksudnya dalam macam kita familiar lagi, kita ada sense of belonging terhadap apa yang kita belajar. Jadi melalui cara itu, pembelajaran yang murid dapat ini bukan sekadar dia dapat, dia ingat, dia jawab soalan dan lepas dia lupa. Tak, dia tak akan macam tu. Jadi belajar cara belajar ni dia akan wujudkan murid ni rasa bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dalam masa yang sama, mereka akan dapat untuk amalkan pembelajaran dengan baik, aplikasikan pembelajaran itu dengan cemerlang dalam keadaan dunia sebenar, iaitu kita hadapi cabaran abad ke-21. Jadi, cabaran abad ke-21 ini, dia bukan sahaja macam cabaran KMK dan sebagainya. Sebaliknya, dalam macam kita lihat artikel-artikel yang dikeluarkan oleh badan-badan pendidikan sendiri pun dah cakap yang sekarang ni dalam semua bidang pekerjaan ada 13 kemahiran yang dicari oleh setiap syarikat, dan 13 kemahiran itu tidak pun berada dalam silibus buku teks. Sebaliknya, dia akan dipelajari melalui soft skill. Kita punya interaksi, kita punya komunikasi dan sebagainya. Maksudnya, pembelajaran ni dia bukan setakat isi kandungannya sahaja, tetapi kita belajar nilai, kita belajar cara aplikasikan dan sebagainya. Itu dari segi aspek pelaksanaan. Maksudnya dia ada wow factor, yang ada dua wow factor yang utama, iaitu aspirasi dan juga belajar cara belajar yang akan bantu murid untuk meletakkan target yang tinggi. Mereka akan belajar untuk sentiasa target benda yang tinggi dan capai benda yang tinggi. Dalam masa yang sama, mereka perlu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka targetkan. Bertanggungjawab untuk melaksanakan dengan baik, mengaplikasikannya dan sebagainya lah. Itu dari segi aspek pelaksanaan, iaitu fasa semasa. Dan tibalah kita kepada fasa yang terakhir, iaitu fasa selepas. Dan sinonimnya fasa selepas dalam pelaksanaan KPPB ini adalah fasa refleksi. Jadi dalam setiap apa-apa jenis pelaksanaan pun, kita ada pelaksanaan kenduri ke, program ke, aktiviti ke, apa-apa kan, kita mesti akan ada refleksi. Ada banyak cara untuk kita amalkan refleksi. Contohnya, amalan analisis SWOT, analisis FAST, analisis kelemahan dan kekuatan dan sebagainya. Tetapi, dalam KPPB, kesediaan pelajar dari fasa persediaan ini boleh untuk kita fahami dan kita sama-sama telusuri melalui fasa E dalam yang ketiga dalam model 3E dan kerangka rigor, iaitu extension, iaitu meluaskan pembelajaran melalui pemanfaatan digital. Mesti macam ramai yang macam tertanya-tanya, macam mana dia boleh untuk melakukan refleksi melalui dia extensionkan pembelajaran bermakna ini. Maksudnya dia meluaskan pembelajaran bermakna. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran bermakna, kita akan melakukan fasa extension melalui pemanfaatan digital dengan cara kita kongsikan hasil pelaksanaan sesebuah pembelajaran bermakna itu kepada dunia luar, kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai jenis golongan yang berkaitan dengan perkara yang kita belajar. Contohnya, kalau SEM ni saya belajar tentang pedagogi pendidikan, saya kongsikan kepada masyarakat
yang terdiri daripada ibu bapa murid sekolah rendah, ibu bapa murid sekolah menengah, guru-guru sekolah menengah, sekolah rendah, universiti, pesara guru dan sebagainya. Maksudnya, kita berkongsikan pengetahuan dan pembelajaran bermakna kita dengan macam-macam jenis individu dengan bermacam-macam jenis latar belakang. Jadi, melalui cara ini, kita akan dapat satu feedback, iaitu kita ada maklum balas daripada bermacam-macam individu dari pelbagai latar belakang untuk kita tambah baik bahagian mana yang perlu untuk kita sesuaikan dengan keadaan semasa. Sekiranya ada fakta ataupun cara kita laksanakan itu sebenarnya sudah lama dilakukan dan perlu diberikan penambahbaikan. Maksudnya dalam pendidikan secara bermakna ini, kita bukan mengambil maklum balas daripada orang sekeliling kita sahaja, yang dekat sahaja. Sebaliknya, kita akan menggunakan setiap platform dan medium untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak. Dengan cara inilah, kita dapat untuk menjamin sebuah maklum balas dan refleksi yang lebih holistik dan juga kolektif. Maksudnya kita dapat daripada bermacam-macam jenis latar belakang lah. Dan perkara ini, dia akan mengamalkan dua lagi kompetensi global, iaitu citizenship kewarganegaraan dan juga karakter, iaitu sahsia. Di mana kita gunakan pengetahuan kita dalam pembelajaran bermakna ini untuk memanfaatkan masyarakat. Kita kongsi pembelajaran untuk masyarakat tahu, oh dulu dalam bidang pedagogi ni apa perbezaannya dengan sekarang. Okey, contohnya pada semester yang saya di tahun pertama, saya pernah buat kajian tentang perbezaan penulisan sejarah dari perspektif kolonial dan perspektif tempatan. Di mana dalam pembelajaran bermakna topik ini, kami kena bandingkan macam karya hasil tulisan daripada penulis barat, iaitu perspektif kolonial, perspektif negara yang menjajah kita, dan juga perspektif daripada penulis tempatan, iaitu daripada orang Melayu kita sendiri, orang Tanah Melayu, orang India dan sebagainya. Kita gabungkan, kita bandingkan. Dan kami sebarluaskan melalui platform Facebook, YouTube, Google Sites dan sebagainya. Kami kongsikan apa dapatan kami daripada kajian berkenaan penulis kolonial dan juga penulis tempatan. Dalam penulisan itu, kami tekankan, oh sebenarnya penulis tempatan ni dia lebih memihak kepada Tanah Melayu. Sebab pada mereka, penjajah ini memporak-perandakan pentadbiran kita. Tapi penjajah kolonial kata, kita perlukan bantuan mereka sebab kita ni ada kekurangan dan sebagainya. Jadi dalam penulisan tersebut, kami kupas satu persatu dari aspek perlu ke tidak bantuan dan sebagainya, barulah kami kongsikan dalam medium-medium platform digital. Jadi melalui cara ini, masyarakat yang tidak pernah tahu pun, oh dalam penulisan sejarah ni, ada perspektif rupanya, ada kolonial, ada tempatan dan sebagainya, pun boleh tahu melalui kita memanfaatkan pembelajaran bermakna itu melalui platform digital. Dan kami juga ada kongsikan medium-medium ini kepada macam pensyarah-pensyarah universiti, bahagian sains sosial dan sebagainya, dan mereka akan berikan refleksi kepada kami, oh bahagian ini awak ada tersilap sikit dari segi faktanya, huraiannya dan sebagainya. Melalui cara inilah kami akan dapat maklum balas yang berbagai dan kami tahu, oh sebenarnya untuk kita nak sebarkan dekat sini, kita perlu tahu ada tak perkara yang menyentuh sensitiviti dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita dapat untuk membina sahsiah diri kita, iaitu kita menerima teguran daripada orang lain, kita boleh untuk membaiki diri sendiri berdasarkan pandangan orang lain dan sebagainya. Rumusannya, kesediaan dalam pelaksanaan KPPB ini dari 3 aspek, sebelum, semasa dan selepas ini amatlah menekankan ke-6 aspek kompetensi global 6C, 3 aspek model rigor, engagement, enhancement dan juga extension, dan juga dia mengamalkan 4 aspek utama dalam KPPB, iaitu persekitaran pembelajaran, amalan pedagogi, rakan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Jadi, kesannya daripada KPPB ini memberikan impak yang sangat tinggilah kepada siswi guru daripada 2 aspek yang sangat
penting dalam masa kini. Pertama dari segi aspek sahsiah, yang kedua ialah aspek peningkatan kemahiran soft skill kami. Maksudnya setelah kami melalui pembelajaran bermakna ini, kami ada rasa macam memang ada banyak beza lah daripada pembelajaran konvensional yang biasa. Sebab sekarang ini dalam pembelajaran secara bermakna ini, kita kaitkan semua orang perlu untuk membantu pendidikan. Sebab pendidikan ini ialah medium utama untuk kita meningkatkan pencapaian negara kita. Tanpa pendidikan, negara kita tak akan pergi mana-mana pun. Jadi, untuk kita majukan negara, kita perlu untuk bermula dari pucuk pangkal masalah, iaitu masalah pendidikan. Jadi, impaknya kepada kami pertama adalah dari segi sahsiah, iaitu kami akan belajar macam mana cara yang betul untuk kami dekati rakan pembelajaran dengan menggunakan adat yang betul. Macam kita adalah dia punya macam tata tertib dia, tata cara kita nak berinteraksi dengan individu yang mempunyai tahap yang lagi tinggi daripada kita, macam mana kita nak bentangkan idea kita kepada individu tersebut dan sebagainya. Kedua, dari segi aspek soft skill, di mana kami akan belajar cara untuk mengendalikan sesebuah masalah sekiranya masalah tersebut datang secara tiba-tiba. Maksudnya dia masalah luar jangkaan. Kalau dahulu, kita akan macam gelabah lah, tak tahu macam mana. Macam ni, macam serabut kan. Tapi melalui pembelajaran bermakna ini, kami tidak akan rasa macam keseorangan dalam pembelajaran. Sebab macam kita ni, kalau ada masalah, kita perlu hadapi dengan profesional. Sebab dalam pendidikan sudah pun menekankan dalam apa aspek yang perlu untuk kita lakukan dalam pendidikan ini, perlulah profesional dan juga berilmiah. Sebab dia akan memberi impak kepada kualiti hasil pembelajaran kita. Jadi kita akan menghadapi dan juga deal dengan masalah tersebut dengan lebih profesional, berkualiti dan juga baik. Jadi, rumusan keseluruhannya dari segi kesediaan dan juga impak pelaksanaan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru ini, dapatlah saya simpulkan bahawa pembelajaran bermakna ini dia memberikan kesan yang sangat signifikan dan juga kritikal terhadap kurikulum pendidikan guru. Sebab sekarang ni kita sedia maklum bahawa silibus dan juga dokumen standard kurikulum pengajaran di SKP guru memang akan bertukar-tukar setiap tahun ataupun 5 tahun sekali mengikut kesesuaian dan juga tuntutan semasa abad ke-21. Jadi, sebagai seorang guru pelatih, kami ni perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan. Maksudnya, kami perlu ada satu kemahiran soft skill, kemahiran yang ada dalam kompetisi Global 6C untuk pastikan kami ni tidak terikat kepada satu pengetahuan semata, tapi kami boleh aplikasikan satu pengetahuan dengan berbagai-bagai cara yang berbeza. Sebab sebagai seorang guru, kita perlu jadi seorang guru yang fleksibel dan juga versatil. Maksudnya kita tak boleh untuk berada di takut yang sama selama-lamanya. Kita perlu sentiasa berevolusi mengikut perubahan zaman dan sebagainya. Sebab itulah pembelajaran bermakna ini dia memberikan kesan yang sangat signifikan kepada guru pelatih dan amat mengubah cara kami untuk belajar dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang kami dapat dalam pembelajaran tersebut. Jadi memang saya rasa, bukan saya rasa lagi lah, macam saya yakin pembelajaran bermakna ini yang memang memberikan pengalaman dan juga makna yang sangat mendalam lah kepada kami dan dapat untuk kami aplikasikan pembelajaran itu dengan lebih meluas pada peringkat yang lagi tinggi. Jadi itu sahaja saya punya perkongsian pada malam ini berkaitan impak dan kesediaan dalam pelaksanaan KPPB dari sudut kurikulum pendidikan guru. Jadi apa-apa kekurangan ataupun ada salah silap saya sepanjang saya bercakap tadi, saya mohon maaf dan terima kasih sebab sudi mendengar. Saya minta maaf sebab saya tak ada sediakan apa-apa bahan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapatlah untuk menambah pemahaman dan juga perspektif kita berkenaan pembelajaran bermakna ini terhadap kurikulum pendidikan guru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sekali lagi terima kasih saudari Nur Humairah binti Misran di atas pembentangan tadi. Jadi sebelum kita kita ada masa lagi ni kita bukalah pada sesi Q&A dan sebelum tu saya ada pengumuman di sini. Kalau kita lihat pada ruangan chat itu, meeting chat, kita ada link link ataupun pautan kehadiran bagi sesi CDL hands-on online ini untuk tujuan e-sijil e-sijil. Boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh download orang dan isi nanti kita akan bagi e-sijil lah pihak CDL akan bagi e-sijil. Baik, tuan-tuan dan puan boleh bukakan soalan ataupun menaip soalan pada ruangan chat ini, nanti saya akan bacakan Jadi untuk itu saya bukakanlah untuk sesi soal jawab ni untuk 1 atau 2 soalan Dipersilakan kalau ada soalan. Boleh cuba type kalau sukar untuk bertanyakan secara langsung boleh type pada ruang soalan itu di ruangan chat Kita kena congkil pengalaman daripada Cik Nur Humairah ini kita nak dengar betul-betul suara pelajar, pengalaman pelajar yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Tak ada semua jelas apa nama ni okay, kita ada masa lagi ni 2-3 minit lagi ni saya masih buka ruang untuk bertanya soalan. Mungkin rakan-rakan kita dari saya nampak ada tetamu atau dari Indonesia rakan kita mungkin boleh bertanya soalan. Kita ada Ibu Ayu yang saya perasan kat sini tadi. Saya kalau tak ada soalan saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudari Nur Humairah binti Misran, pelajar PISMP semester 2 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Tahniah atas penerangan yang jelas dan nampaknya penonton-penonton tak ada soalan ni nampak mungkin saya fikir mereka jelaslah dengan pembentangan yang disampaikan oleh saudari Nur Humairah tadi jadi kita telah pun sampai ke penghujung rancangan sampai penghujung masa jadi saya tangguhkan dulu sesi CDL Connecting.Learning Hands-on Cluster IPG Institut Pendidikan Guru pada malam ini dan kita insya-Allah akan berjumpa lagi pada tarikh pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Jadi selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih semua.